Okey, so untuk hari ni cikgu akan ajar pula macam mana nak memahami elektromagnet. Okey, elektromagnet. Dia masih lagi dalam bab elektromagnet, bab 3, 3 dan 5. Okey, so mula-mula kita lihat dulu definisi elektromagnet itu. Okey, so elektromagnet ni adalah suatu magnet sementara di mana kuasa magnet dia boleh dikawal dengan kehadiran arus. Okey, so bila kata magnet sementara ni maksudnya elektromagnet ni dia punya kuasa magnet dia boleh ada dan juga boleh hilang. Okey, itulah elektromagnet. Dia adalah suatu magnet sementara yang kemagnetannya boleh dihidupkan ataupun dimatikan dengan arus elektrik. Okey, ataupun istilah dalam bahasa Inggeris kita panggil temporary magnet. Okey, maksudnya elektromagnet ni is a temporary magnet. So bila kata magnet sementara itu, jadi dia punya kuasa magnet dia boleh ada, boleh hilang. Okey, kalau berbeza dengan magnet kekal, okey, untuk magnet kekal dia punya kuasa magnet dia sentiasa ada. Okey, itu sebab tu dia beri nama magnet kekal, permanent magnet. Jadi dia punya kuasa magnet, tarikan magnet dia sentiasa ada. Okey, tapi untuk elektromagnet ni dia punya kuasa magnet dia boleh ada dan juga boleh hilang. Okey. So kita tengok macam mana nak buat elektromagnet eksperimen tentang elektromagnet. Okey. So kita perlukan adalah teras besi lembut. Okey. Teras besi lembut ataupun soft iron core. Okey. Untuk teras besi lembut ni kita pakai logam yang diperbuat daripada besi ataupun iron ataupun ferrum lah. Okey. Iron tu ferrum lah dalam jadual berkala kan. Jadi teras besi lembut ni maksudnya dia adalah besi yang diperbuat daripada 100% ferrum. Dia tak ada campur benda asing. Dia tak ada campur karbon, dia tak ada campur nikel apa semua, tak adalah. So dia adalah 100% besi ataupun ferrum. Okey, iron lah. Sebab tu nama dia teras besi lembut, dia adalah logam tulen. Okey. So cara dia kita lilitkan teras besi lembut ni dengan suatu wayar. Biasanya kita boleh pakai wayar ni lah, wayar yang ada salutan plastik tu ataupun wayar yang kita biasa pakai dalam tajuk elektrik lah, yang kita buat litar elektrik ni kan. So kita lilitkan dekat teras besi lembut, kita sambungkan pada bateri dan suis. Okey, kita sambungkan pada sel kering dan juga suis. Okey. Kemudian kita letakkan teras besi lembut ni pada kaki retort. Okey, retort stand. Kemudian bawah tu, okey, janganlah jauh sangatlah. Okey, kita dekatkan klip kertas. Maksudnya dekat bawah teras besi lembut tu kita letak semangkuk klip kertas. Okey. Jarak dia janganlah terlalu jauh. Okey, agak-agak dalam berapa? 4 cm, 5 cm macam tu je. Okey, jangan jauh sangatlah. Okey, jadi cara dia mula-mula kita tutup suis, kita rapatkan suis. Okey, bila kita rapatkan suis, kita tahu arus daripada bateri ni akan mengalir ke dalam lilitan-lilitan ni. Okey, lilitan-lilitan ni kita panggil dalam solenoid lah. Kamu boleh tengok dekat video sebelum ni, cikgu ada terangkan macam mana solenoid tu dibuat. Okey, so jadi bila kita rapatkan suis, arus akan mengalir dekat dalam lilitan-lilitan solenoid ni menyebabkan teras besi lembut ni menjadi elektromagnet. Okey, teras besi lembut ni menjadi elektromagnet ataupun magnet sementara. Jadi bila ada arus mengalir dekat dalam lilitan teras besi lembut ni, teras besi lembut ni akan menjadi magnet sementara. So maksudnya dia menjadi magnet lah. So bila menjadi magnet, dia boleh menarik klip kertas. Okey, boleh menarik klip kertas. Jadi klip kertas akan melekat dekat bawah teras besi lembut ni kerana teras besi lembut ni dah menjadi magnet sementara. Okey, magnet sementara. Jadi bila kita buka balik suis, okey, bila kita buka suis, kita matikan elektrik ni, kita matikan litar ni. Apa yang berlaku adalah kuasa daripada elektromagnet tadi telah hilang disebabkan arus tak mengalir dekat dalam lilitan solenoid ni. Jadi bila arus tak mengalir dekat lilitan solenoid ni, kuasa dia hilang dan menyebabkan klip kertas ni jatuh balik dekat bawah. Okey, kerana elektromagnet tu dah hilang kuasa magnet dia. Okey, jadi bila kita rapatkan balik suis, lagi sekali arus mengalir dekat dalam lilitan, elektromagnet teras besi lembut akan menjadi elektromagnet, dia akan menarik klip kertas. Okey, sebab itulah dia dipanggil magnet sementara. Okey, temporary magnet sebab kuasa magnet dia boleh ada dan juga boleh hilang. Okey, mudah je, ringkas je. Kalau kamu pernah tengok video ataupun kamu boleh Google macam mana biasanya orang buat eksperimen guna paku. Dia ambil suatu paku besi, dia lilitkan dengan suatu wayar, kemudian dia letak dekat bateri. Dan paku besi tu boleh menarik klip kertas ataupun paku besi tu boleh menarik paku yang lain. So sama je konsep dia elektromagnet lah tu. Okey, senang je.
Okey, syarat dia mesti dalam lilitan solenoid ni mesti ada arus mengalir. Okey, barulah teras besi lembut menjadi elektromagnet. Kalau tak ada arus mengalir, tak jadilah. Okey, boleh Okey. So macam mana nak mengira kekuatan ataupun faktor kekuatan elektromagnet ni? Macam mana kita nak tambahkan teras besi lembut ni menjadi magnet yang lebih kuat? Okey, yang pertama adalah faktor arus. Okey, jadi maksudnya bila kita tingkatkan arus yang mengalir dekat dalam lilitan solenoid ni, teras besi lembut ni akan menjadi elektromagnet yang lebih kuat. So maksudnya klip kertas melekat lebih banyak lah. Okey, klip kertas melekat lebih banyak dengan cara tambah arus. Okey, cara tambah arus ni kita boleh pecahkan kepada pertama, kita tambah bateri. Okey, tambah bateri. Maksudnya bila kita tambahkan bilangan bateri, jadi kita tahu bila bateri makin banyak bilangannya, arus makin bertambah. Jadi bila arus makin bertambah dekat dalam lilitan solenoid ni, elektromagnet dia jadi makin lebih kuat, jadi boleh menarik banyak klip kertas. Okey, boleh. Okey, kalau kita tak nak tambah bateri, kita boleh gunakan wayar ni yang mempunyai rintangan yang rendah. Okey, kita boleh gunakan lilitan wayar ni yang mempunyai rintangan rendah. Sebab bila rintangan rendah, arus akan mengalir dengan banyak. Okey, sama juga, dia akan balik semula kepada faktor arus. Okey, kamu dah belajar dalam tajuk elektrik di mana semakin bertambah rintangan konduktor tu, semakin berkurang arus yang boleh lalu dekat konduktor tu. Jadi kita pakai lilitan wayar yang mempunyai rintangan yang rendah. Jadi bila rintangan rendah, arus boleh mengalir dengan banyak. So jadi elektromagnet jadi semakin kuat. Okey, itu faktor arus. Okey, faktor kedua adalah bilangan lilitan. Okey, kalau kamu tengok dalam gambaran cikgu lukis ni ada berapa lilitan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 lilitan. So bila kita tambah lagi lilitan daripada 6, contohlah tambah jadi 60 ke. So jadi elektromagnet ni akan jadi lebih kuat. So boleh menarik klip kertas dengan lebih banyak. Okey, senang dia. Semakin bertambah bilangan lilitan solenoid, semakin bertambah kekuatan elektromagnet. Okey, mudah je. Okey, faktor yang ketiga adalah jenis teras besi. Okey, biasanya untuk faktor teras besi ni kita bandingkan teras besi lembut dengan keluli. Okey, soft iron core dengan normal steel. Okey, keluli yang biasalah. Okey, kita tahu bila kita pakai teras besi lembut ni, klip kertas ni banyak melekat. Tapi bila kita gantikan teras besi lembut ni dengan steel ataupun keluli biasa, okey, elektromagnet dia, kuasa dia tak kuat sangat. Jadi dia tak boleh menarik klip kertas dengan banyak. Okey, itulah kelemahan keluli. Jadi bila pakai keluli, magnet klip kertas tak banyak melekat dekat bawah dia. Okey, dekat keluli tu sebab kuasa dia tak kuat. Okey, jadi bila kita bandingkan teras besi lembut dengan keluli, teras besi lembut lagi bagus. Okey, kerana kelebihan teras besi lembut ni adalah mudah dimagnetkan dan dinyah magnet. Okey, mudah dimagnetkan dan dinyah magnet ataupun easy to magnetize and demagnetize. Okey, kelebihan soft iron core adalah easy to magnetize and demagnetize. Okey, mudah dimagnetkan dan dinyah magnet. Okey, contoh ni macam ni. Okey, bila kita pakai teras besi lembut, bila kita hidupkan suis, klip kertas melekat dengan cepat. Okey, klip kertas melekat dengan cepat. Bila kita matikan suis, arus tak ada, klip kertas ni jatuh dengan cepat. Itulah maksudnya mudah dimagnetkan dan dinyah magnet. Okey, itu kelebihan teras besi lembut. Okey, bila kita rapatkan suis, arus mengalir, terus klip kertas melekat. Maksudnya dia menjadi elektromagnet dengan cepat. Bila kita buka suis, klip kertas ni terus jatuh, maksudnya kuasa elektromagnet dia cepat hilang. Itulah kelebihan dia. Okey, bila ada arus, dia terus jadi magnet. Bila arus tak ada, kuasa magnet dia terus hilang. Okey, kalau kita pakai keluli pula, okey, bila pakai keluli pula, bila kita rapatkan suis, lambat untuk klip kertas ni melekat. Okey, maksudnya kena tunggu beberapa ketika barulah klip kertas tu melekat. Sebab keluli ni lambat menjadi elektromagnet. Kuasa magnet dia lambat datang. Okey, bila kita matikan suis, sama juga klip kertas tu lambat jatuh. Okey, klip kertas tu lambat jatuh sebab kuasa elektromagnet dia lambat hilang kalau pakai keluli. Okey, jadi faham untuk kelebihan teras besi lembut ni berbanding keluli. Okey, teras besi lembut adalah mudah dimagnetkan dan dinyah magnet. Okey, boleh faham untuk gambar ajar ni kamu boleh buat dekat sekolah eksperimen ni, mudah je, tak bahaya pun. Okey, sebab dia pakai bateri saja. Okey, untuk kegunaan pula. Okey, untuk kegunaan elektromagnet ni kamu boleh jumpa dekat dalam loceng elektrik.
Okay, kamu boleh jumpa dekat loceng elektrik. Maksudnya getaran loceng elektrik tu disebabkan oleh teras besi lembut ni, dia punya menjadi elektromagnet dan juga hilang kuasa magnet tu dengan cepat. Okay, bila kita tekan switch loceng tu, pemukul tu akan mengetuk loceng tu disebabkan oleh elektromagnet ni menjadi magnet dan nyah magnet dengan cepat. So bila menjadi magnet, dia akan tarik pemukul tu. So bila kuasa magnet dia hilang, pemukul tu akan lepas. So benda tu akan berulang dengan cepat. Okay, sebab dia ada gambar rajah dia dalam loceng tu. Okay, kamu boleh tengok dekat buku rujukan banyak. Okay, ataupun yang paling mudah macam ni. Okay, kalau kamu nak masuk ke suatu pejabat, okay, ataupun cikgu dah pasti dekat rumah, mungkin setengah rumah yang ada lah. Okay, bila kamu nak masuk pintu pejabat tu, pintu kaca pejabat, biasanya kamu tolak pintu tu, kamu tolak tak boleh kan, dia tersangkut. Jadi orang dekat dalam pejabat tu akan tekan suatu switch, baru pintu tu boleh terbuka. Okay, sebab dekat hujung pintu tu ada suatu magnet. Okay, macam inilah lebih kurang gambar rajah dia. Okay, ni pintu kaca tu. Okay, ni tombol pintu lah, kamu akan tolak. So dekat atas ni ada suatu magnet. Okay, dekat atas ni suatu magnet. So bila kamu nak masuk pintu kaca tu, kamu tolak tak boleh sebab atas tu ada magnet melekat. So bila pekerja dekat dalam pejabat tu tekan suatu switch, okay, baru kamu boleh masuk dekat, baru kamu boleh tolak pintu kaca tu. Okay, maksudnya elektromagnet tu ada dekat magnet dekat atas ni. Okay, elektromagnet tu berada dekat penahan dekat atas. Maksudnya bila kamu nak masuk, bahan dekat atas tu menjadi magnet ataupun elektromagnet. Jadi kamu tak boleh buka pintu kaca tu. So bila orang dekat dalam pejabat tu tekan switch, barulah kuasa magnet dia hilang. Barulah elektromagnet dia hilang, barulah kita boleh masuk pintu kaca tu. Sama juga kalau kamu ada access card. Kan bila kamu ada access card, kamu akan sentuh kan, kad tu sentuh dekat sini, baru boleh masuk. Okay. Jadi maksudnya bila kamu sentuh access card dekat password dekat sini tu, barulah kuasa magnet dia hilang, baru boleh masuk. Okay, itulah elektromagnet yang mudah. Okay, yang kamu boleh nampak dengan senang. Dalam loceng tu mungkin kena tengok gambar rajah je lah. So inilah gambaran senang kalau kamu nak nampak elektromagnet. Okay, antara lainnya elektromagnet ni ada dalam switch gerganti, dalam circuit breaker, okay, alat pemutus gitar. Lepas tu dalam speaker juga ada, dekat dalam earphone. Okay, earphone kamu pun ada konsep elektromagnet. So itu lebih mudah kalau nak diterangkan bila ada gambar rajah lah. So jadi konsep asas dia untuk elektromagnet ni, dia adalah suatu magnet sementara, okay, temporary magnet. Jadi kuasa dia boleh ada, boleh hilang, bergantung kepada arus. Okay, arus ada, kuasa magnet dia ada. Arus tak ada, kuasa magnet dia pun hilang. Okay, senang je sebab yang ni pun selalu juga keluar dekat dalam soalan objektif lah untuk tajuk elektromagnet. Okay, so kalau ada apa-apa boleh tulis dekat komen bawah. So jangan lupa like, share dan subscribe video cikgu. Okay, dan kongsilah dengan kawan-kawan yang lain. Okay, kalau kamu rasa video cikgu ataupun channel cikgu ni bermanfaat. Okay, jumpa lagi dalam video akan datang. Terima kasih.